أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu pada 29 Ramadan untuk kita melihat kepada 44 surah yang berbaki sekadar untuk kita melihat, menyimak kembali, menyiapkan diri untuk melabuhkan tirai Ramadan, dan kita ingin sama-sama agar semangat Ramadan yang ada pada bulan ini ingin kita bawa bersama dengan 44 surah berbaki yang kita ingin lihat secara ringkas apakah kandungannya. Dan sudah tentunya selepas daripada Syawal nanti pada 2 Syawal kita akan menyambung kembali juz yang ke-11. Kita tengok halaman demi halaman, satu baris demi satu baris untuk baca dan kita faham, dan harapnya kita dapat beramal dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya. Alhamdulillah. Semalam kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman selesai 70 surah Ustaz. 70 surah. Ya, masya-Allah. 29 juzuk lebih kurang begitu. Dan hari ini sekitar 1 juzuk lebih sahaja untuk menyimak balik, dan surah yang Ustaz baca tadi itu surah yang ke-71 ya. Jadi apa-apa pendapat Ustaz di hujung-hujung Ramadan ini, apa perasaan kita? Sudah pun ada habis World Quran Hour, dah habis khatam Quran Ahad lepas. Besok hari akhir Ustaz, dan kemudian kita pergi ya bersama Syawal insya-Allah. Jadi apa perancangan Ustaz?
pertama sekali memang saya tidak bukan saya mengharapkan setiap huruf yang dibaca, kalimah yang dilafaz, ayat yang dilantunkan, mudah-mudahan Allah Taala terima semua amalan kita, bacaan kita, kita dengar ayat Al-Quran, kita tadabbur, dan Allah berikan kepada kita kekuatan taufik untuk terus kita beramal. Dan paling penting sekali, satu anugerah terindah kalau kita dapat dah khatam ni, istiqamah. Maksud dia kita bukan masuk habis 30 juzuk, lepas ni ada berapa surah lagi Ustaz? Kita daripada surah baki lagi 4 surah. Janganlah surah An-Nas tu lepas tu tutup Quran, 10 tahun lagi baru buka. 10 tahun lagi ya. Jadi kita ingin terus istiqamah bersama dengan tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan silakan untuk terus share di Facebook dan maklumkan di dalam ruang komen itu. Hari ini 44 surah kita pergi secara ringkas untuk pastikan ia membina kerangka besar sebelum kita pergi lebih mendalam ya, kita menjunam ya ke dalam lautan Al-Quran yang amat indah, yang amat berwarna-warni, penuh dengan permata. Dan kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Mari kita sama-sama buka kepada muka surat yang ke-570 ya, melihat kepada surah Nuh, surah yang ke-71 bercakap tentang Nabi Nuh. Ini adalah surah berkaitan dengan profil dakwah seorang pendakwah yang amat committed, sebagai pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pujukan kepada kita apabila kita dapat risalah ataupun kita dapat mesej kebaikan daripada nabi-nabi terdahulu. Peranan kita adalah untuk menyampaikan. Sebagaimana Nabi Nuh ini amat committed, siang malam pagi petang, ramai sedikit semuanya beliau gunakan peluang untuk menyampaikan. Bagi tuan-tuan menggunakan social media, tuan-tuan share, tuan-tuan promosikan perkara yang baik ini adalah salah satu cara kita nak mengamalkan bagaimana perjuangan Nabi Nuh dalam ayat 10 yang Ustaz Tirmizi baca tadi Ustaz ya. Faqultu astaghfiru, aku menyatakan apa sebenarnya mesej yang disampaikan yang sungguh-sungguh ini adalah agar mereka itu kaum-kaumnya beristighfar, minta ampun pada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah yang amat mengampun. Nescaya apakah manfaat daripada keampunan daripada Allah SWT pada bulan Ramadan ini? Kita harapkan kita dapat Lailatul Qadar, malaikat mendoakan keampunan kita. Allah menyatakan pada ayat 11, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan hantar daripada langit satu hujan yang lebat ya. Tetapi lebih daripada itu adalah rahmat, kebahagiaan, rezeki daripada langit mencurah-curah. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, iaitu Allah akan tambah kuantiti tetapi lebih daripada itu kualiti kepada harta dan anak-anak kita. Ya, kalau ada anak kita yang kita rasa degil ataupun dah baik, kita nakkan dia jadi lebih lagi baik, dia memberi manfaat, ganjaran, pahala kepada tuan-tuan sekalian, maka apakah amalan bagi ibu ayah? Istighfar. Dan itulah perjuangan Nabi Nuh kepada masyarakat pada waktu tersebut. Ini adalah surah 71 dan surah Jin kita bercakap tentang pendakwah bukan sekadar di kalangan manusia, jin pun berdakwah. Ya, jin pun berdakwah sehingga kan ketika mendengar Al-Quran, apakah respon jin? Quranan ajaba. Pada ayat yang pertama maksudnya dia kagum sangat kepada Quran ni, amazing. Ustaz ya, amazing Quran itu yang disampaikan oleh jin kalau dia cakap bahasa Inggeris lah kan. Tapi kalau bahasa Arabnya Quranan ajaba ya. Kerana Quran ini akan memimpin ataupun memberi hidayah ila rushd fa amanna bih ya, kami beriman dan kami tidak akan mensyirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Jin ini memberi semangat kepada kita jangan sampai kita ini lebih teruk daripada jin ya. Pasal jin dan manusia ini dua-duanya untuk ibadah pada Allah, dan salah satu ibadah itu kita menyampaikan kebenaran walaupun sedikit dalam kekuatan dan kapasiti masing-masing. Surah 73 adalah surah yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 574 ini tentang bagaimana menguatkan diri ya, menguatkan diri iaitu caranya macam mana? Wahai orang berselimut, pada ayat nombor 1, qumil laila illa qalila, bangunlah ya daripada malam kecuali sedikit. Maksudnya kena bangun malam, dan ini yang kita buat Ustaz ya, sembahyang tarawih itu adalah qiyamul lail, kemudian kita boleh tambah lagi 2 rakaat selepas kita bangun tidur. Ini bulan yang paling banyak sikit kita tidur. Ini paling
banyak sikit kita tidur okey, maksudnya sikit tidurlah tu. Okey, jadi nak ceritanya ialah bulan inilah latihannya ya. Kalau katakan bulan ini masih lagi banyak tidur, harapnya tuan-tuan kita masih ada peluang lagi ya, gunakan peluang yang ada. Dan ia bukan sekadar pada bulan Ramadan, sebenarnya lepas bulan Ramadan juga latihannya untuk orang yang berselimut ini, maksudnya adalah orang yang suka yang nak berehat, tetapi Allah kata kalau nak baiki diri untuk kuat menghadapi kepada perkataan yang berat ya, pada ayat nombor 5 itu pada muka surat 574, apa perkataan berat? Untuk berdakwah ya, untuk berdakwah. Kalau kita seorang-seorang ni mungkin tak berapa berat sangat, tetapi bila kita bersama dengan masyarakat ya, kita membawa al-Quran, ia adalah perkataan yang berat. Jadi untuk mendapat kekuatan dalam diri kita, namanya ialah dengan qiyamul lail, dengan mendirikan malam, dan itu formula yang berkesan yang menyebabkan Nabi mampu kuat sepanjang hayatnya. Dan surah ini ya diteruskan dengan surah Muddathir pada halaman yang ke-575, surah 74, surah Muddathir. Masih lagi wahai orang berselimut, tapi apa bezanya? Kalau katakan Muzammil itu berselimut yang kita tidur tu Ustaz ya, tapi Muddathir ini selimut dalam kerangka jiwa ya, kerana bila kita nak dalam hidup kita ni, kita rasa kita buat untuk kebaikan kita okey, tapi nak menyampaikan kebaikan kadang-kadang ada terselimut ataupun terbelenggu diri kita. Maka Allah kata qum fa'anzir, bangunlah dan sila beri peringatan. Bukan sekadar bangun malam, tetapi pada waktu siang itu kena bangun dan memberi peringatan. Bagi sebagian orang ialah kata saya ni dah pencen, saya ni nak belajar Quran untuk saya seorang sahaja, tetapi dalam ayat ini menyeru agar kita jangan sekadar bangun malam untuk diri kita, bangun siang untuk mengingatkan. Fa'anzir ya, daripada al-Quran itu kena ingatkan masyarakat, warabbaka fakabbir, besarkan ataupun agungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu seruan untuk apa? Untuk kita sama-sama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat nanti, kerana bukan sekadar beribadah sendirian tetapi juga menyampaikan kepada orang ramai. Dan inilah surahnya. Allah menyatakan dalam surah Muddathir ini cabaran-cabaran, memang ada cabaran, tetapi kekuatan itu dapat daripada solat malam kita ya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah yang ke-75, surah Al-Qiyamah ya, iaitu surah yang memberitahu kepada kita bagaimana menguruskan diri kita yang kadang-kadang berbuat silap, kadang-kadang bertangguh untuk berbuat sesuatu, memberi alasan. Allah nyatakan pada surah Al-Qiyamah ini, iaitu Allah bersumpah dengan dua perkara, dengan kiamat dan juga nafsu diri kita yang selalu menyalahkan ataupun menyesal kerana berbuat keburukan. Dua perkara ini adalah dua perkara yang besar. Kiamat memang confirm besar. Diri kita yang ada lawamah itu perkara yang besar yang perlu cikgu-cikgu yang ada di sekolah kena bina perasaan itu, bagi peluang rasa bersalah pada anak murid itu, pada cikgu, pada masyarakat itu jangan dipadam. Jangan dipadam dengan apa Ustaz ni? Kadang-kadang dengan apa, mesti kita rasa confident. Over confident kan. Salah pun confident juga. Kan. Dia dah kalau salah tu mengaku jelah ya. Pasal apa? Pasal bila kita terlampau yakin sangat, waktu silap pun kita confident, sebenarnya kita mematikan satu apa istilahnya, whistleblower ya istilahnya, ataupun peranti untuk menggetarkan. Kalau dalam bangunan tu kan ada bunyi tring loceng tu kan, kalau ada kebakaran dalam diri kita, kalau mula nak terbakar itu, nafsul lawamah itu akan beritahu tak boleh ni, tak sedap hati ni, maka kena istighfar cepat, jangan dibunuh perkara tersebut. Nanti kesannya ialah suka bagi alasan dan akhirnya kita terlambat, padahal untuk kita tahu solusi perkara ini, cara nak mengelakkan kita ni suka memberi alasan, Allah berikan ubatnya pada ayat 26, 27, 28, 29, 30 Ustaz. Muka surat 578. Kita nak minta Ustaz Tirmizi bacakan ayat 26 hingga 30 surah Al-Qiyamah. Silakan. Baik, kita baca satu surah yang diberi namakan surah Al-Qiyamah, berkenaan dengan nama-nama hari-hari kebangkitan. Di antara salah satunya ayat Yaumul Qiyamah, ayat yang ke-26 hingga ke-30. Sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 26 hingga 30 ini memberitahu kepada kita apakah ubat untuk diri yang suka memberi alasan pada adik-adik yang mungkin bersekolah kata malas nak bangun pagi, malas nak pergi sahur, nak pergi sembahyang, nanti dulu saya sibuk, saya tak sempat baca Quran, saya tak sempat nak belajar isi Al-Quran, tak sempat kerana pelbagai alasan yang ada. Allah tahu bahawa sebenarnya kita bagi alasan tapi kita tahu juga kebenaran yang patut. Maka apakah ubatnya? Allah nyatakan pada ayat 26 tadi, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq, iaitu apabila nyawa sudah sampai ke kerongkong, siapa lagi yang boleh mengubatnya? Siapa lagi boleh ruqyah, ya? Wa dhanna annahu al-firaq, itulah zaman saat berpisah, ustaz, ya. Wa taffatis saqi bis-saq, iaitu betis itu dia dah bertemu betis, itu maksudnya dia dah terlampau berat dan terlampau sakit. Ila rabbika yauma idzinil masaq, iaitu kita dah nak bertemu pada akan dihalau, ya, kan, trust kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu itu tak ada bagi alasan dah, ya. Malaikat maut sudah sampai, kata nanti kejap saya nak sembahyang, saya nak baca Quran, nak faham Quran, nak tengok my Quran time, dah terlambat ustaz, ya. Jadi tahniah diucapkan pada tuan-tuan, ya, dan kita doakan istiqamah selepas daripada Ramadan ini lantaran kita dapat pelajaran daripada surah yang ke-75, surah Al-Qiyamah. Lantaran manusia ini yang Allah beritahu dalam surah 76, dia ada dua sifat, ya. Psikologi manusia ini sama ada satu, ya, dulu dia tak terkenal pun, bila dia dah terkenal itu dia ada dua sifat, sama ada dia bersyukur ataupun dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah nyatakan pada ayat nombor 3 surah 76. Dan kita baca, kalau katakan seorang manusia itu bersyukur, dapat ganjaran di syurga yang indah disampaikan pada muka surat 579. Tetapi kalau tidak, ada azab yang pedih yang kita harapkan kita sentiasa mengambil tazkirah pada setiap masa dengan kita tidak, ya, kita mengambil pelajaran daripada penciptaan kita dan juga daripada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita sebagai insan yang lemah tetapi akhirnya diangkat, ada kelebihan, bukan sia-sia tetapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang ke-77 Al-Mursalat, yang diutus. Siapakah yang diutus ini? Para malaikat. Cara kerjanya fal'asifati asfa, ya, malaikat yang terbang dengan kencangnya dan yang menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya. Jadi ini menceritakan tentang betapa apabila berlaku perkara ini yang menakutkan bila sampai hari pembalasan. Malaikat tidak lagi menunggu-nunggu sebagaimana ia berlaku sekarang, tidak menunggu-nunggu, cuma mungkin azab tidaklah secepat yang di akhirat nanti. Ini adalah peringatan dalam surah Al-Mursalat, surah yang ke-77, dan kita masuk kepada surah juz yang ke-30, surah An-Naba, surah berita besar. Ini bukan berita picisan, berita yang tak penting. Allah bawakan tentang Naba'ul Azim, berita yang besar yang banyak orang bertelingkah, ya, sama ada betul ke ada kiamat, ada ke, ya, hari akhirat, ada ke syurga, bagi setengah. Tetapi bagi tuan-tuan yang beriman kepada hari akhirat ini wujud, ya, kalau ada yang rasa betul ke wujud, dalam surah An-Naba ini Allah bawakan bukti demi bukti untuk menyatakan bahawa sebenarnya An-Naba, berita besar itu adalah perkara yang benar, ya. Itu adalah daripada surah yang ke-78. Bagaimana surah 79 An-Nazi'at, ya, surah yang berkaitan dengan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi yang mencabut dengan lembut. Itu adalah sumpah Allah pada ayat 1 dan 2. Apa bezanya? Bezanya ialah kalau kita nakkan dicabut dengan keras, dengan sakit, sebenarnya buatlah kemungkaran ataupun sombong pada Allah. Tetapi kalau nak dicabut dengan lembut-lembutnya pun ustaz, ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lembut pun masih sakit lagi,
kita buat baik. Ya, tapi maksudnya perpisahan kita daripada dunia ini ke negeri satu lagi ini, ia adalah satu perjuangan, ya. Dia memang sakit, ya, yang dimaklumkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi harapnya sakit itu diubati dengan segala keindahan di alam kubur sampailah ke akhirat nanti. Dan inilah surah 79 yang menceritakan jangan sombong. Kalau nak sombong sangat, sila bersedia untuk menghadapi malaikat maut yang tidak kisah, ya, yang lebih lagi boleh kejam daripada kita yang ingin sombong. Nauzubillah min zalik, ya. Maka ini surah ke-79 membawa kepada surah 80, surah teguran kepada Nabi, teguran kepada kita, hargai OKU. Surah apa? Surah Abasa. Apa maksudnya? Abasa ini Nabi Muhammad berwajah masam, berpaling. Kerana apa? Kerana ada seorang buta, seorang sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum yang datang pada Nabi nak dapatkan tazkirah, nak tazkiyah, tetapi Nabi tengah sibuk. Allah tegur. Apa yang menarik ialah tuan-tuan sekalian, Nabi lihat mata celik, ya, Abdullah bin Maktum ini matanya tidak celik, ya, buta. Tetapi Allah tetap tegur dengan muka masam, ya, muka masam. Abdullah bin Maktum tak nampak pun Nabi muka masam, tetapi nak ceritanya ialah sebagai seorang yang beriman, ya, Nabi ditegur kerana bermasam muka kepada orang buta pun yang dia tak nampak pun tidak dibenarkan. Apatah lagi kalau kita buat sesuatu yang menyakiti kepada orang-orang OKU. Ini surah ke-80 dan surah ke-81 surah At-Takwir yang menceritakan tentang kuwirat, ya, penggulungan. Gulung apa? Gulungnya matahari dipudarkan, apabila bintang berjatuhan, bila gunung ganang dihancurkan, apabila unta bunting ditinggalkan. Maka ini adalah peristiwa kiamat yang Allah visualkan dalam surah ke-81 untuk kita bila baca dalam juz amma ini, ya, bersama dengan imam. Kalau ustaz jadi imam di surau ustaz, masjid ustaz ni ustaz, ya, surah At-Takwir ini salah satu surah yang pendek tapi penuh dengan satu peringatan agar kita ini bersedia dan jangan main-main dengan hari pembalasan kita. Itulah peringatan daripada juz 30. Kita nak menyambung lagi pada surah ke-82. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzuruna ta'rifu fi النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada surah Al-Mutaffifin. Kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita berada pada juz yang ke-30, muka surat yang ke-588 ya. Kita sudah pun melihat kepada 81 surah dan surah ke-82 surah Infitar, surah terbelahnya langit. Itu maksudnya penghujung bagi alam ini. Jadi beberapa surah dalam juz yang ke-30 ini menceritakan hari akhirat. Kerana perkara ini belum lagi berlaku, tetapi Allah berikan sebagai preview, sebagai persediaan keimanan kita agar kita makin lagi mengambil kehidupan kita lebih serius, iaitu untuk kita mendapatkan ataupun istilahnya berlumba-lumba dalam ayat yang dinyatakan 26 sebentar tadi pada muka surat 588, falyatanafasil mutanafisun, untuk kita berlumba-lumba untuk mendapatkan nikmat yang Allah tawarkan di syurga. Dan surah yang kita baca ya, maksudnya surah Infitar, kemudian diikuti dengan surah Mutaffifin. Surah Mutaffifin ini menceritakan, menyelar kepada golongan yang curang dalam ekonomi, dalam sukatan, dalam timbangan, kerja masuk lambat tapi ambil gaji full, ataupun nak ambil lebih-lebih bonus tetapi rupa-rupanya kerjanya sambil lewa sahaja. Maka semua itu adalah teguran daripada Allah. Kalau siapa yang elak daripada rasuah, penipuan dan juga tuang di tempat kerja ini, Allah kata nikmatnya seperti mana yang Ustaz baca sebentar tadi Ustaz ya. Maksudnya ialah istilahnya wujuhihim nadratan naim ya, wajah mereka ni puas okey, mendapat nikmat kerana yes, kita dulu kerja bersungguh-sungguh kan, orang lain pergi kafe, saya ni duduk juga, saya tak tuang di tempat kerja ataupun tak tipu dalam bisnes saya, maka dapat ekstra nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peringatan daripada surah yang ke-83. Surah 84 masih lagi bercerita tentang hari pembalasan, hari kiamat yang berlaku apabila langit itu terbelah ya, wa azinat li rabbiha lahuqqat, iaitu patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh apabila bumi diratakan. Ini adalah gambaran-gambaran Allah beritahu kepada kita. Surah Al-Insyiqaq ini surah ke-84 untuk kita mengambil persediaan, membuat persediaan dan jangan bertangguh-tangguh lagi ya. Satu adalah kematian kita yang tak pasti bila, tapi satu lagi yang tidak pasti bila adalah hari kiamat. Itu sebabnya Allah ingatkan berkali-kali dalam surah yang berbeza. Surah yang ke-85 surah Al-Buruj, Allah bercerita tentang kehebatan bintang-bintang, gugusan bintang yang ada, dan dalam surah ini Allah bercerita tentang benteng yang Allah bina di bintang-bintang itu. Benteng itu jugalah yang perlu kita bina dalam hidup. Kita melindungi kepada orang beriman, jangan dihinakan orang beriman, kerana Allah akan mempersoalkannya dan Allah akan memperjuangkannya. Dan macam manakah untuk kita terus dapat perjuangan ataupun kehebatan untuk berjuang? Di hujung surah Al-Buruj ini Allah menyatakan pada ayat 21, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, iaitu Quran yang mulia ini, Quran yang membuat-buat kesannya pada hati. Itu sebabnya Ustaz bila dengar orang baca Quran, dengar pada waktu haflah ke, waktu Quran time ke, bila baca dengan baik ini dia menyebabkan hati tu macam nak pecah kan. Itu istilah wa Qur'anum Majid yang menjadi sumber kekuatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan bila orang dah masuk kepada lautan Quran susah nak patah balik, kecuali memang dia betul-betul nak lawan kepada Allah, pasal dia dah cengkam ya, hati tu macam dah tak boleh lepas lagi dah. Surah ya 85. Surah 86 surah yang bernama At-Tariq ya, bercakap tentang demi langit dan apa yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah At-Tariq, iaitu gugusan bintang yang bersinar tajam menembusi, setiap orang pasti ada penjaganya. Allah bersumpah dengan gugusan bintang ini. Allah nak highlightkan ya, sebagaimana kita maklum kalau Allah bersumpah, selepas ayat sumpah itu, selepas tak ada wow, maka Allah nak bawakan topik besar, iaitu setiap diri ada yang menjaganya. Kita semua tuan-tuan sekalian kan, Allah ada penjaganya, daripada kalangan malaikat menjaga ketenteraman, keamanan kita, tapi lebih daripada itu amalan kita
dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang ke-87, surah yang biasa kita baca, surah Al-A'la, biasanya dibaca waktu witir, Ustaz kan? Ya. Surah yang mencerita tentang Allah lah yang Maha Tinggi, dan apabila kita selalu ingat pada Allah, berjuang, sebenarnya kita menjejaki kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang juga mengangkat, meletakkan Allah paling tinggi. Ini dinyatakan pada ayat 19 surah Al-A'la. Surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88, bercerita tentang peristiwa hari pembalasan yang menakutkan, ya, banyak wajah yang tunduk, wujuhun yauma idzin khashiah, tunduk satu, tapi satu lagi rasa kontang, Ustaz. Kontang, rasa ya Allah tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, kan. Pada waktu itu semua orang rasa rendah diri, dan pada waktu itu yang berbuat amal akan dapat radiyah, tetapi naimah radiyah, tapi kalau katakan yang derhaka akan dapat apa yang dinamakan la yusminu wala yu'ni min ju', iaitu dapat makanan minuman yang tidak mengenyangkan, tidak memberi manfaat, ya. Jadi Allah beritahu perkara ini dalam surah Al-Ghashiyah, dan di hujung surah Al-Ghashiyah Allah suruh perhatikan alam, unta, perhatikan pada bumi, agar kita tetap rasa rendah diri kepada Allah sejak di bumi, ya, bukan bila dah sampai akhirat baru kita menundukkan pandangan. Dan surah Al-Fajr adalah surah yang ke-89, ya. Apa isinya? Mengingatkan kepada kita agar kita ini jangan mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Balad ada 5 formula untuk membina negeri dan negara. Surah Asy-Syams, surah matahari, surah yang ke-91, bagaimana Allah bersumpah dengan 11 perkara untuk membawa satu perkara penting, bahawa dalam diri kita ini ada ilham untuk buat perkara baik dan perkara buruk, maka kita kena jaga-jaga ilham tersebut. Kalau dapat idea yang tak baik, ustaznya, cepat-cepat tahan. Kerana apa? Kerana kalau tidak, kita nanti dapat akibat yang buruk. Surah Al-Lail, kita ini berperangai macam-macam, ya, tapi yang pastinya Allah menyeru kita untuk membenarkan perkara yang baik, insya-Allah mudah masuk syurga. Kalau ada orang cakap My Quran Time ni okey ke? Baik ke? Kalau dia ada manfaat, kita cakap saya recommend. Ya, walaupun kita mungkin sibuk nak tengok, ya, kerana bila kita wasaddaqa bil husna, kita membenarkan perkara yang baik, maka Allah akan mudahkan urusan kita ke mana? Ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan pandemik yang ada ini, ada surah Ad-Duha memujuk kepada kita sebagaimana pernah memujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah 93 ini kita nak baca daripada ayat 1 sampai ayat yang keempat, untuk mengingatkan pada kita bahawa selagi boleh tengok cahaya waktu pagi dan juga malam hening, kita boleh beribadah. Sebenarnya Allah tidak pernah benci dengan hantar COVID-19, tetapi sebenarnya Allah nakkan kita kembali makin redha lagi. Kita baca dulu ayat 1 hingga 5, ya, ayat 1 hingga 5 surah Ad-Duha. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف Astagfirullahal azim. Selepas beberapa belas hari, katanya beberapa puluh hari wahyu tidak turun pada Nabi, ya, orang kata bahawa Allah tinggalkan Nabi, ustaznya, tapi rupa-rupanya Allah kata Allah tak tinggalkan, Allah tak benci, ya. Malah sebenarnya Allah nakkan pada Nabi dapat sesuatu yang diredai, yang kamu redha, yang kamu puas hati, ya. Dan itu juga untuk kita melihat kepada senario yang berlaku sekarang bila kita membaca Al-Quran ini. Allah membawakan pada Nabi bukti bahawa Allah tidak pernah tinggalkan Nabi, dengan Nabi ini anak yatim, diberikan keluarga, ketika bingung diberikan hidayah, ketika tak ada apa-apa diberikan kekayaan. Maka bukti-bukti itu
menyebabkan menunjukkan Allah tidak tinggal, dan bagaimanakah untuk kita tidak tinggalkan Allah? 3 perkara. Anak yatim jangan ditengking. Orang minta tolong jangan pula kita kata saya sibuk, alah abang tak boleh ya. Jangan dibuat begitu. Dan yang ketiganya, kita dalam zaman pandemik ini masih lagi kena cakap perkara yang nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, jangan kita selalu asyik nak komplain sahaja, kerana ada banyak lagi nikmat yang Allah dah bagi, dan itu akan menyebabkan stres kita akan terurus dengan baik berbanding makin lagi kita tertekan. Surah Asy-Syarah iaitu surah yang memberitahu kepada kita untuk bagaimana setiap kepayahan yang ada, paling kurang ada 2 kemudahan Allah tawarkan. Ya, surah At-Tin Allah beritahu bahawa kita ini dijadikan sebaik-baik kejadian, tetapi kalau tidak berhukum dengan daripada Allah, kita akan jatuh serendah-rendahnya. Macam mana kita nak berhukum dengan sebaik-baiknya? Bacalah dengan nama Tuhan pada surah yang ke-96, dan surah inilah yang kita, ataupun Quran inilah yang kita sambut setiap tahun pada Lailatul Qadar, surah yang ke-97. Dan dengan Quran yang kita hargai itu menyebabkan kita akan mendapat apa yang dinamakan sebagai radhiyallahu anhum wa radu an, yang disampaikan dalam surah Bayyinah, ya. Dan surah Bayyinah ini bercerita tentang mesti ambil Quran ini dengan betul-betul, ya, sebagai sumber akhlak, kerana kita akan menghadapi zalzalah, kegoncangan pada surah yang ke-99, dan kalau kita amat peka pada al-zalzalah ini, kita akan jaga amalan kita walaupun kecil, sebesar zarah, dan amat hargai kehidupan kita pada surah Al-Adiyat, surah yang ke-100, di mana kita nampak bahawa kita ini akan dilihat, ya, apa pelajaran daripada Al-Adiyat, kuda perang. Ya, dia berjuang bersungguh-sungguh, mantap power, tapi akhirnya balik ke kandang. Bagi kita sebagai orang beriman, kena segan dengan kuda, ya, ambil pelajaran, iaitu kalau dah hebat bekerja, beraksi, kena balik ke rumah Allah sebagai tanda kita ini menghargai Allah sebagai Tuan dan Tuhan kita. Surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101. Allah nyatakan tentang betapa pentingnya untuk kita memberatkan amalan kita untuk menghadapi hari kegoncangan, hari yang menyebabkan sesuatu itu, ya, pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, maksudnya hancur, ya, tak ada apa-apa pada kita. Dan bagaimana untuk memastikan timbangan kita berat? Surah Takatsur memberi jawapan, iaitu kita jangan sekadar membanyak-banyakkan sampai terlupa persediaan ke kubur. Banyakkan follower, banyakkan duit, banyakkan apa lagi Ustaz? Banyakkan lagi cakap, kan, yang tak bermanfaat, banyakkan lagi banyak, ya. Tetapi kalau boleh kita tengok banyak itu boleh tak bawa sampai ke kubur, sampai kepada Allah SWT. Itu sebabnya cara kita nak menukar banyak menjadi berkualiti, kena tanya. Allah akan tanya nanti, nikmat yang dapat itu, dapat TV, dapat Quran time, dapat Quran, dapat anak, dapat harta, kamu guna untuk apa? Kalau kita dapat jawab yang itu, insya-Allah itulah yang berbaloi, sebagaimana dalam surah Al-Asr, orang yang tidak rugi itu bila dia beriman, beramal soleh, dia menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Dia tanya, ada kaitan Ustaz di antara surah tadi? Dia ada kaitan. Dia istilahnya tanasub surah Ustaz, ya. Kaitan antara surah-surah, dan letaknya itu menarik. Kalau orang yang berjaya tidak rugi, dia tidak suka kutuk orang dalam surah Al-Humazah. Dan dia akan menghargai kebenaran walaupun kecil, pasal kebatilan yang besar boleh kalah, seperti dalam surah Al-Fil. Dan kalau kita dah dapat kebenaran, maksudnya kena beribadah kepada Allah sebagaimana dalam surah Quraisy, dan beri pertolongan pada orang lain walaupun kecil dalam surah Al-Ma'un. Dan insya-Allah bila kita buat begitu, kita akan dapat ditawarkan ke telaga Kautsar dan juga dapat nikmat yang banyak seperti mana dalam surah Al-Kautsar. Ya, jadi berkait-kait Ustaz, ya. Bila dah nak dapat banyak nikmat ini, ialah kena sembahyang, kena berkorban. Sekarang ni kita bulan Ramadan, kena simpan duit sikit, duit raya ke adik-adik sekalian, ya. Azam untuk kita berkorban. Itu tanda bahawa kita ini sedang nak minta telaga Kautsar dan juga nak dapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang ke-109. Surah ke-109, surah Al-Kafirun, tentang tauhid kita, ibadah kita,
tidak boleh bercampur aduk dengan agama lain. Kita ada identiti. Dan dengan identiti inilah yang menyebabkan Allah memberi kemenangan, sebagaimana dalam surah An-Nasr, Allah bagi kita kejayaan, kita perlu sambut dengan 3 perkara. Tasbih, tahmid dan juga istighfar pada Allah. Habis Quran time contohnya, khatam Quran, kena baca, berborak dengan kawan, berborak di restoran, hari raya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 perkara ini kena buat untuk memastikan kita dapat kejayaan lagi. Kalau kita tak buat perkara ini, kesannya nanti mungkin Allah tak bagi lagi kejayaan. Pasal apa? Pertolongan itu bila kita dapat, kita tidak berterima kasih ataupun kita rasa macam itu adalah milik kita, bukannya milik Allah yang pinjamkan kepada kita. Dan siapakah contoh orang yang dia rasa dirinya yang hebat? Itulah Abu Lahab yang disampaikan dalam surah Al-Masad, ya. Dan 3 surah yang terakhir, Ustaz, surah Al-Ikhlas, semua yang kita belajar ini untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah, bergantung hanya kepada As-Samad. Dan ketika nak jadi manusia ini ada cabaran di kalangan makhluk. Itulah yang disampaikan dalam surah Al-Falaq, kita minta perlindungan daripada Allah. Dan nak jadi manusia nak jadi modul manusia 100%, 114. Rupa-rupanya dalam hati kita ini ada was-was yang akan diserang oleh siapa? Khannas, daripada syaitan, dari kalangan manusia dan daripada kalangan jin. Yang kita doakan kita dapat ambil pelajaran dan selalu berlindung dengan Allah bila kita membaca Al-Quran ini. Kita baca surah An-Nas sebagai penutup, Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surah Allahul Azim. Inilah surah terakhir daripada Al-Quran, Ustaz, ya. Surah terakhir, maksudnya nak jadi manusia ini modulnya daripada surah nombor 1, 2, 3, 4, 100, 114. Hudal linnas. Hudal linnas, ya. Jadi ia adalah hidayah kepada seluruh manusia. Nak jadi manusia yang betul-betul manusia, inilah panduan 114 surah yang telah pun kita lihat pada bulan Ramadan sampai 27 Ramadan kita khatam, kita review, ya, dalam masa 2 hari, semalam 70 surah, hari ini 44 surah. Harapnya tuan-tuan kita dapat menghargai paling kurang nama surah, Ustaz, ya. Yeah. Dapatlah sikit-sikit itu, tapi yang lebih mendalam kita akan lihat pada 2 Syawal nanti, ya, pada 2 Syawal. Dan esok nak bincang apa? Kita nak lihat bila cakap tentang bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Yeah. Besok insya-Allah kita nak bincang kesan takwa. Kalau dapat takwa ni dapat apa sebenarnya? Ya, adakah dekat akhirat je baru dapat ataupun di dunia dah dapat sesuatu? Yang itu kita akan berkenalan. Dia sebenarnya total jumlahnya sekitar 21 kesan takwa. Kita tengok mana yang kita sempat bincang besok. Kita doa pada Allah agar Ramadan ini menjadikan kita tattaqun, sentiasa membina takwa dalam hidup kita. Bersama Ustaz Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an. اللهم استرنا بالقرآن وشافينا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وعلمنا بالقرآن يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Kau muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Kau tutupkanlah aib kami dengan Al-Quran, ya Allah.
Ya Allah, kau peliharakanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau syifatkan kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, adabkanlah, akhlakkanlah kami dengan adab dan akhlak daripada Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau akhirkanlah kehidupan kami dengan iman, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau akhirkanlah kehidupan kami dengan ihsan, Ya Allah. Ya Allah, kau akhirilah kehidupan kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau akhirilah bulan Ramadan ini, Ya Allah, dengan kami mendapat syurga-Mu, Ya Allah. Allahumma khtim lana syahra Ramadana biridwanik. Ya Allah, tutupkanlah Ramadan ini dengan kami mendapat syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah Ramadan ini, Ya Allah, dengan kami berjaya disenaraikan sebagai hamba-Mu yang dimerdekakan, dibebaskan daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Ya Allah. Engkau suka memberi ampun, Ya Allah. Oleh itu ampunkanlah kami, Ya Allah, dengan keberkatan bulan suci Ramadan ini, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan kami di bulan Ramadan, Ya Allah. Terimalah huruf-huruf, kalimah-kalimah, ayat-ayat Al-Quran yang telah kami baca, yang telah kami lafaz, Ya Allah. Janganlah kau azab kami, janganlah kau kira dan hukum kami dalam kesalahan dan kecuaian kami membaca Al-Quran, tersilap kami memahami Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, bimbingkanlah kami, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami taqwa yang telah dijanjikan oleh-Mu, Ya Allah, bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, Ya Allah. Masukkanlah kami semua ke syurga-Mu, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, menjadi orang yang bertakwa, sentiasa membina takwa selepas keluar daripada bulan Ramadan ini. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Untuk tuan-tuan terus menyumbang bersama dalam gerakan ini. Kita ingin membina masyarakat bertakwa kerana masyarakat bertakwa ini ada kesan besar yang kita akan lihat pada hari esok, insya-Allah, ayat-ayat kesan daripada takwa di dunia sampai ke akhirat. InsyaAllah kita akan bersama dalam siaran ulangan pada malam ini, pada esok pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan terus cinta bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.